بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتحين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat makrifat dan nikmat istiqamah dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Semoga dengan kesyukuran kita, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Pelajaran muka surat 42, iaitu tajuk mengenai Bismillahirrahmanirrahim, iaitu yang kelima, kelebihan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dapat mengecilkan syaitan. Satu cerita bahawa syaitan gemuk bertemu dengan syaitan kurus. Syaitan kurus berkata, "Engkau gemuk, aku kurus. Kenapa engkau gemuk?" Syaitan gemuk berkata, "Tuan aku kalau dimakan tak pernah baca bismillah. Tuan aku kalau buat apa-apa pun dia tak baca bismillah. Adapun aku yang jadi kurus ni, tuan aku buat apa saja dia baca Bismillahirrahmanirrahim." Pengajaran di sini tuan-tuan, apa saja yang kita buat perkara yang baik, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan kuruslah syaitan kita. Makan, minum, pakai, berjalan, kerja, apa saja Bismillahirrahmanirrahim. Selain dapat mengecilkan syaitan, kerana tiap seorang itu ada syaitan atau korin namanya. Korin. Dia akan hidup dalam badan kita selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, korin itu keluar. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita melawan korin? Iaitu kawan yang jahat. Korin itu mana kawan, tapi kawan yang jahat namanya. Sejak lahir ke dunia sudah ada korin. Sampai mati baru dia keluar. Jadi dengan baca basmalah dapat mengecilkan syaitan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terhantuk kakinya pada batu. Lalu Asim berkata, "Celaka syaitan." Mendengar ucapan itu, Rasulullah berkata kepada Asim, "La taqul ta'isa syaitanu fa innaka idza qulta ta'isa syaitanu ta'azama wa qala bi quwwati wa sara'tuhu wa idza qulta bismillah tasawwara hatta yasiru misla zubab." Nabi kata, jangan kau berkata celaka syaitan. Nabi terhantuk kakinya, Asim yang bercakap celaka. Celaka syaitan. Jadi jangan kau kata celaka syaitan, kerana bila engkau berkata celaka, syaitan yang mendengar itu akan menjadi besar dan kuat. Lalu ia bertekad dan berkata, dengan segenap kekuatanku, aku akan binasakan dia. Tetapi bila engkau berkata Bismillah,
syaitan akan menjadi kecil seperti seekor lalat. Bismillah pun boleh, Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya pemurah dan penyayang. Jadi kalau baca Bismillah pun boleh juga. Jadi di sini kita berusaha untuk mengecilkan syaitan. Bukan sahaja kita buat kerja-kerja yang baik baca Bismillah, namun di dalam kumpulan kita wirid haujakan bulan Muharram, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 120,000 kali selama 10 hari bulan Muharram. Ini juga dapat mengecilkan syaitan dan juga dapat melawan hawa nafsu. Kerana kita membaca basmalah dengan niat supaya Allah memberi rahmat kepada kita. Boleh kita niatkan Allah memberi rahmat. Dengan rahmat kasih sayang Allah memberi bantuan pertolongan kepada kita. Kerana huruf ba itu bermaksud dengan pertolongan. Jadi dalam kitab ada menyebut iaitu kitab Al-Quran terkandung dalam Fatihah. Suratul Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung pada huruf ba. Ba itu pula terkandung pada titiknya. Hebat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Titik dia tu, ba. Dengan kita mengetahui, maka kita bacalah banyak-banyak basmalah. Dalam kitab juga ada menyebut kalau kita baca 786, Allah Ta'ala memberi kepada seorang itu kalau dia tidak pandai, bengap atau susah nak ingat, susah nak menghafal, mohon pada Allah dengan bilangan baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, Allah yang memberi, bukan makna kita baca tu jadi kita ingat pandai, tidak. Kalau Tuhan tak beri, tak jadi. Itu semua ada ikhtiar kita. Lebih lagi bagus, tak apa. Yang kedua, yang keenam, kelebihan basmalah untuk kesempurnaan wudhu. Dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yazkurismallahi fihi. Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Jadi kita basuh tangan semua mula-mula ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Sempurna wuduknya. Jadi kita, kalau kita renung, wuduk ini merupakan satu exercise. Itu dia gosok muka kita tu, cergas kita. Daripada letih ke jadi cergas, gosok satu muka tu. Tangan gosok tu exercise tu. Tangan kiri gosok exercise. Jadi kalau kita nak segar lagi, basuh separuh kepala kita. Mengikut Imam Malik, separuh. Syafi'i cukup sikit saja. Kalau ikut imam yang tiga ni pun lagi baik. Oh ya, Hambali, Maliki, Hambali, Maliki, lagi satu siapa? Hanafi. Itu semua dibasuh banyak tu. Syafi'i saja sikit saja.
Yang ketujuh, untuk menjauhkan syaitan ketika nak mendekati isteri, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ana ahadakum idza arada an ya'tiya ahluhu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, fa in yuqaddir bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada." Sekiranya seorang daripada kamu bermaksud akan mendekati isterinya, bersatu, bersetubuh, mendekat tu bersetubuh, lalu menyebut bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, maka sekiranya percampuran dari suami isteri itu ditakdirkan mendapat anak, maka syaitan tidak dapat mengganggu anak itu selamanya. Jadi kalau kita baca bismillah sebelum bersatu tu, kalau dapat anak, maknanya syaitan tidak boleh mengacau. Ada kemungkinan kalau seorang itu tidak baca bismillah, syaitan dulu yang masuk benihnya ke dalam rahim. Ada kemungkinan. Kerana itu anaknya jadi tidak baik. Usaha kita sebelum bersatu dengan isteri baca bismillah dan ayat-ayat Allah lah, supaya jadi anak yang soleh, anak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim tertulis di kapak Jibril alaihissalam. Ketika turun kepada Ibrahim alaihissalam dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api. Jadi api itu jadi sejuk dengan kuasa Allah. Iaitu bismillahirrahmanirrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah engkau sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dia duduk dekat tengah-tengah api itu, selamat, dia tak ada apa-apa. Berkat bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia berserah pada Allah. Padahal Jibril sudah menawarkan kepada Nabi Ibrahim, kalau engkau mau aku boleh tolong Ibrahim. Tak mau aku. Aku minta langsung pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim baca bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim tertulis di tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dan dengan berkat basmalah terbelah laut menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam. Ada pada tongkat Nabi Musa, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa dalam keadaan bahaya kerana dia lari nak menyelamatkan diri bersama kaumnya sampai di Laut Merah, dan di belakang sana Fir'aun dan tentera-tenteranya nak lari ke mana? Tapi orang beriman, orang bertakwa selamat. Itulah ayat wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dilepaskan daripada segala masalah dan kesusahan. Antara kesusahan Nabi Musa ialah menghadapi bahaya, depannya laut, belakangnya musuh. Tapi Tuhan suruh pukul tongkat kau ke laut. Bila dipukul, dalam tongkat itu ada ditulis bismillahirrahmanirrahim, jadi jalan. Dia pun menyeberanglah dengan selamatnya. Bila semua tentera-tentera Musa selamat menyeberang, sedang tentera-tentera Fir'aun dekat laut lagi, maka Tuhan belah laut itu, tenggelam semua, mati semua. Laut Merah namanya di situ. Bahrul Ahmar. Ada kemungkinan ini darah Fir'aun dan tentera-tenteranya ada dekat laut itu, dinama Bahrul Ahmar, Laut Merah. Bahrul
Ahmar, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di lidah Nabi Isa AS. Ketika berkata dibuai dalam buayannya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim pada orang mati, maka hidup orang mati dengan izin Allah. Maknanya Nabi Isa tu dia menghidupkan orang mati dengan berkata Bismillahirrahmanirrahim. Azan, lepas tu kita sambung yang ke-11. Habiskan malam ni sampai 15. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم آت محمد وسلم. Sambung sikit lagi yang ke-11. Sekiranya kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali selama 7 hari,
berturut-turut dengan niat untuk mendapat kebaikan atau menjauhkan kejahatan, maka akan tercapai hajatnya dengan izin Allah. 786 bilangannya. Jadi kenapa bilangan itu dia ada tertulis dekat kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra karangan Imam Ahmad Buni. Saya petik daripada situ. Yang ke-12, sekiranya dibaca ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, dijauhkan Allah daripada syaitan pada malam itu, terselamat dari kecurian, terhindar dari mati terkejut, dan terhindar daripada bala. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang ke-13, sekiranya dibaca pada waktu duha sebanyak 300 kali, Allah akan beri rezeki yang berlipat ganda dan akan dikayakan oleh Allah sekaya-kayanya dengan izin Allah. Tapi ingin nak kaya, baca 300 kali. Waktu pagi kan waktu duha tu. Jadi sembahyang duha, sembahyang minta rezeki. Tambah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Selama berapa? Beberapa hari lah. 14. Kalau dibaca pada air dengan bilangan 780 kali dan diberi minum kepada orang yang kurang ingatan. Untuk anak-anak lah sekolah ni, insyaAllah akan diberi kuat ingatan dan akan mudah hafaz apa yang didengar. Anak-anak itu kecil lagi, sekolah, payah ingat, bacakan 780 kali pada air kasih dia minum. Akhir sekali, sekiranya dibaca selepas sembahyang subuh sebanyak 2,500 dengan hati yang khusyuk selama 40 hari akan diberi kasyaf oleh Allah dan dapat melihat dalam mimpi perkara yang pelik-pelik dengan syarat hendaklah dirahsiakan apa yang dialami. Dalam kitab hikam, kalau kita mimpi perkara-perkara pelik diceritakan pada orang yang bukan ahlinya, berarti orang itu bodoh, kata dia. Kitab hikam cakap, bodoh dia. Jangan cerita perkara yang pelik-pelik, yang ajaib-ajaib. Itu Tuhan beri rahsia kepada dia dengan amalan-amalan. Jadi sudah jadi kasyaf dia, melihat dalam mimpi perkara yang orang lain tak boleh nampak. Jangan cerita. Fadilat ini, iaitu Bismillah, dipetik dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra karangan Imam Ahmad Buni. InsyaAllah akan datang cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim yang kita dah buat setiap bulan Muharram. Kita baru lepas membaca Bismillah, namun sambung lagi beberapa yang dapat. Jangan tinggal terus. Sekurang-kurangnya 21 kali atau 100 kali atau 786 kali atau 300 kali. Berapa-berapalah. Asal jangan putus, kerana sebaik-baik amalan itu berterusan walaupun sedikit. Jangan putus. Sekali saja, insyaAllah tersambung bulan depan. Bismillah. Hari Rabu minggu depan. Minggu depan. Hari Rabu minggu depan. Ada pertanyaan? Kalau ada, sila. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.